Okey. Macam mana boleh ada dengar suara tak? Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, suara jelas, tolong. Kalau jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Qawluhu al-hadi safwatal abidi ilal manhajir rasyidi wal maslakis sadidi. Allah yang menghidayatkan golongan terpilih daripada hamba-Nya ke jalan manhajir rasyid, manhaj jalan yang mendapat petunjuk, wa maslakis sadid serta jalan yang lurus. Yakni menghendaki oleh muallif Imamul Ghazali alladhi huwal imanu billahi wa rasul, iaitu mana jalan yang lurus itu, jalan petunjuk itu, iaitu beriman dengan Allah dan Rasulnya. Wa bima jaa 'anillahi wa rasulih, dengan apa dan dengan apa yang dibawa datang daripada Allah, apa yang datang daripada Allah dan Rasulnya. Kama yuhibbullahu wa rasuluh, sebagaimana disukai oleh Allah dan Rasulnya. Wal amalu ala muqtada dhalik, dan beramal mengikut tuntutan tersebut. Was-safwatu, apa maksud safwah? Al-mukhtarul khalis, yang terpilih, yang suci, pilihan yang suci. Wal muradu huna, yang dimaksudkan di sini, al-mu'minuna, ialah orang beriman, ta'i'uhum wa 'asihim, sama ada yang buat taat ataupun maksiat masuk belaka. Tuhan pilih jugalah. Pilih dengan beriman. Berbanding dengan orang yang tidak beriman, yang kufur, orang mukmin, hatta orang yang buat maksiat pun sebenarnya pilihan Tuhan juga. Walaupun dia dalam keadaan ingkar atau keadaan buat maksiat pada Tuhan, tetapi hatinya masih mengakui keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu satu anugerah besar tu. Qala Allah Ta'ala, thumma awrathna al-kitaba alladhina istafayna min ibadina. Kemudian kami wariskan Alkitab. Kami tinggalkan kitab itu, pesakakan kepada alladzina istafaina min ibadina, mereka yang kami pilihnya di kalangan hamba kami. Semua itu pilihan Tuhan. Maka di kalangan mereka tu, faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasidun wa minhum sabiqun bil khairati biidznillah. Di kalangan mereka ada zalimun li nafsihi, orang yang menzalimi diri mereka, iaitu orang yang buat maksiat. Dia beriman, Tuhan pilih juga. Termasuk daripada alladzina istafaina, faminhum. Di kalangan alladzina istafaina ada orang zalimun li nafsihi, iaitu ahli maksiat, tapi dia tetap beriman. Wa minhum muqtasidun, dan di antara mereka ada muqtasid, orang pertengahan, yang mana kebaikannya melebihi daripada kejahatannya. Wa minhum sabiqum bil khairati biidznillah, dan kelompok ketiga ialah mereka yang berlumba-lumba membuat kebajikan dengan izin Allah. Ini golongan as-sabiqun al-awwalun ni. Jadi ada di kalangan orang beriman ahli maksiat, tapi tak beriman. Ada orang pertengahan, orang baiklah, orang yang mana kebaikannya lebih daripada keburukannya, muqtasid, pertengahan lah kira. Di kalangan tu ada golongan as-sabiqunal awwalun. Golongan-golongan orang yang berlomba-lomba buat kebajikan. Al-ayata. Qila, kata qil, al-muradu bil kitab,
Yang dimaksudkan awrathnal kitab itu kalimatul ikhlas, iaitu kalimatul ikhlas. Syahadah itulah. Syahadah dipanggil kalimatul ikhlas. Wa innama qaddama adh-dhalima. Okey, nampak? Jadi awrathnal kitab. Ada kata al-kitab tu Quran. Tapi sebahagian tu kata qila, murad dengan kitab, awrathnal kitab itu apa dia? Al-kitab dalam ayat itu merujuk kalimatut tauhid. Kalimatul ikhlas tu kalimatut tauhid. Okay. Kemudian, kenapa Tuhan dahulukan orang yang zalimun li nafsih? Wa innama qaddama adh-dhalima. Hanya sahaja Allah Ta'ala mendahulukan sebut orang yang zalim dulu. Li'alla yaqnita. La'alla yaqnita. Qanata yaqnitu. Qanata yaqnitu ke yaqnutu? Tengok. Qanata yaqnutu. Wa man yaqnut min rahmati rabbih, ya. Yaqnut tak? Qanata yaqnutu. Wa man, rasa boleh dua tengok Qanata 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 dengan maksud Aisyah, iaitu orang yang jangan berputus asa. Betul? Boleh dua. Qanata yaqnitu yaqnutu. Wa man yaqnut min rahmati rabbih, kalau dalam Quran lah. Ya? Yaqnitu yaqnutu. Ayat wa man yaqnatu. Wa man yaqnut tak? Bagi depan. Wa man yaqnat. Wa man yaqnatu. Qanata yaqnutu yaqnitu. Qanita. Ni qanita. Kalau qanita yaqnatu. Fa'ila yaf'alu. Qanita yaqnatu. Qanita yaqnatu. Kalau qanata yaqnutu yaqnitu. Tapi makna sama je. Ya Isa. Wa man yaqnut min rahmati rabbih. Wa man yaqnut qanata yaqnatu. Dalam Quran lah. Jadi kalau baca qanita yaqnatu, fa'ila yaf'alu. Jadi baca dengan yaqnatu. Kalau fa'ala yaf'ilu yaf'ulu. Qanata yaqnitu yaqnutu. Makna sama je. Sama ada dengan qanita yaqnatu. Qanita jadi yaqnatu. Yaqnatu. Kalau qanata yaqnitu yaqnutu. Kasrah? Boleh kan? Itu biasa kita tengok yaqnitu lah. Qanita yaqnitu. Qanata yaqnitu, qanita yaqnatu. Okay. Kenapa Allah Subhanahu Wa Taala sebut golongan zalimul li nafsihi dulu? Faminhum zalimun li'alla yaqnita, supaya jangan dia putus asa. Jangan orang zalim kerana dia buat maksiat, dia putus asa daripada rahmat Allah. Li'alla yai'asa, jangan dia putus asa. Maka Tuhan mendahulukan sebut orang zalim dulu. Wa akharas sabiqa, dan Allah Ta'ala kemudiankan as-sabiq, mereka yang berusaha, orang yang ke depan ni, sabiqu ni, berlomba-lomba ni, supaya apa? Li'alla yu'jab, supaya jangan ta'ajub. Dia lebih pada orang, dia berlomba-lomba buat kebaikan, dia dapat tempat yang kedudukan tinggi si Allah, jangan dia berasa ta'ajub. Jadi susunan itu juga ada hikmah. Liqaulihi ta'ala, dan telah mengisyaratkan oleh al-imam Imam Fakhruddin Ar-Razi bima dzakara, dengan barang yang telah menyebut apa nama ni oleh musannif itu, liqaulihi ta'ala, berdasarkan kepada firman Allah Ta'ala.
ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم. Namun Allah Ta'ala habbaba. Ini jaga molek. Walakinallaha habba. Ha. Ngajar tajwid tak? Apa? Allah Ta'ala habbaba ilaik. Mengkasihkan kepada kamu keimanan. Wazayyanahu fi qulubikum. Dan Allah Ta'ala tazyinkan, hiasinya dalam hati kamu. Wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan. Dan Allah Ta'ala rasa bencikan kepada kamu akan kekufuran. Tuhan beri kamu rasa benci kepada kekufuran, kefasikan dan maksiat. Ulaika humur rasyidun. Mereka itulah orang yang mendapat petunjuk. Fadlan minallahi wa ni'mah. Itu semua kemuliaan, kemurahan daripada Allah. Yang manhaj yang kita kata yang mendapat petunjuk itu, manhaj yang mendapat petunjuk itu huwal iman ar-rasyid, ialah keimanan, wal islamu dan Islam, wal amalu bimuqtadahuma dan beramal dengan tuntutan keduanya, tuntutan iman dan tuntutan Islam. Tuntutan iman kita supaya beriman dengan i'tiqad yang betul, Islam beramal dengan apa yang Tuhan suruh. Li'anna al-manhaj, kerana manhaj itu maksudnya at-tariq. Ar-rasyid dengan makna alladhi fihi rusyd, yang ada padanya petunjuk. Ai as-salamatu wal manfaat, adanya padanya keselamatan dan juga manfaat. Wal maslak, jalan itu huwa ma yumsha alaihi, sesuatu yang dijalani di atasnya, minal manhaj, daripada manhaj. Fahuwa khasun ba'dal 'am, itu menyebut dari sebut yang khusus selepas umum. Mana? Sebut khusus, maslak itu khusus, manhaj itu umum. Kerana manhaj itu ma yumsha alaihi minal manhaj. Manhaj itu luas, jalanan luas. Maslak ialah manhaj yang dijalani. Maka lafaz maslak itu khas, menyebut maslak selepas daripada manhaj, daripada menyebut suatu yang khusus selepas daripada umum. Fal manhaju, maka manhaj itu al-iman wal Islam, ialah iman dan juga Islam. Wal maslak, dan maslak minhu, maslak daripada manhaj. Nampak? Jadi faham tak? Manhaj itu umum. Manhaj itu umum. Maslak itu ialah jalanan yang diikut daripada manhaj. Jadi manhaj Islam dengan iman itu luas. Maslak ialah tariqus sunnati wal jamaah, ialah jalanan ahli sunnah, jalanan sunnah dan jamaah. Wal hidayatu lidzalika, dan Allah kata al-hadi, ila, kan itu dengan cara apa? Bitahbibihi, dengan cara Allah mengkasihkan kepada jalan itu. Wa tazinihi, dan Allah Ta'ala menghiasi jalan kebajikan, jalan keimanan, keislaman dan jalan ahli sunnah. Itu cara Allah Ta'ala hidayahkan. Jadi jalan ahli sunnah tu nampak jelas, nampak elok, nampak indah. Itu hidayah Tuhan lah. Wa takrihi diddi dhalika, dan Allah Ta'ala membencikan lawan bagi demikian itu. Lawan bagi demikian itu, wahwal kufur wal fusuq, iaitu kekufuran, kefasikan dan maksiat. Jalan kufur, jalan fusuk, jalan maksiat, Tuhan jadikan kita benci. Ini anugerah agak ni. Ada orang dia suka jalan tu, nampak indah. Nampak indah. Kerana syaitan mentazyin. Fazayyana lahumus syaitanu a'malahum. Syaitan menampakkan indah jalan tersebut. Jadi dia
Dia rasa nak buat lah benda yang pada fitrah dan pada asalnya orang lain nampak keji, nampak comel. Jadi itu daripada kurniaan Tuhan. Kita minta Tuhan we nampak betul lah. Oh kalau dah nampak kaca mata terbalik ni, tak? Hak kecil nampak besar, hak besar nampak kecil. Salah pakai lens, salah pakai kaca mata. Hak kecil nampak besar, hak besar nampak kecil. Hak putih nampak merah, hak hijau nampak kuning contohnya. Jadi kacamata tidak betul. Tu takut tu tak? Bila dah tu kita rasa kita nampak betul dah. Saya nampak warna merah ni. Kata dah dah. Awak nampak warna merah. Sungguh saya nampak. Memang sungguh saya nampak warna merah. Tapi dia nampak benda yang telah ditazinkan dengan selain daripada hakikat. Itu bahaya tu. Jadi hidayat, Allah beri hidayat kepada kita kasih dan sayang benda yang betul. Fala yujadu mu'minun yuhibbu syai'an minas thalathah, maka tidak didapati seorang mukmin pun yang mencintai satu daripada tiga tu. Bila dia ada iman, tak ada pun orang yang cinta kepada kekufuran, kefasikan dan maksiat. Ta'i'an kana aw 'asiyan, sama ada orang yang taat atau buat maksiat. Hatta orang yang buat maksiat pun ketika melakukan maksiat dia benci sebenarnya. Tapi mungkin kerana nafsunya tidak dapat, nafsu mengalahi akal dan juga kewarasan dia, atau dia dikalahkan dengan nafsu dan syahwat dia, maka dia jatuh dalam maksiat. Tapi pada hakikat hati dia, dia tahu benda tu salah. Sebab tu bila ada keimanan, dia tahu salah, dia akan taubat. Dia akan rasa hina diri dia, dia akan rasa malu diri dia. Jadi orang mukmin yang betul ada keimanan tak ada sebenarnya yang mana suka kepada tiga perkara ni: kufur, fasik atau maksiat. Ta'i'an kana, sama ada orang yang melakukan taat atau maksiat. Wa dzalika huwa rushdul ladzi la safaha fih, itulah dia ar-rusydu, hidayat, petunjuk, alladzi la safaha fih, yang tidak ada sia-sia padanya. Tidak ada safah, rugi, tidak ada sia-sia padanya. Wa tahbibu dzalika, dan mengkasihkan demikian itu. Wa tazinuhu, dan menghiasi demikian itu. Ma'a khalqil qudrati alaihi, beserta Allah ciptakan kudrah, kemampuan untuk buat. Huwal hidayatu, jumlah tu jadi khabar, tahbib mutada. Allah beri kita rasa sayang dan Allah hiasi kebaikan, dan Tuhan beri kemampuan untuk buat, itu dia hidayat. Itu dia hidayat. Ihdinas siratal mustaqim, itulah. Ihdinas siratal mustaqim, hidayat tu. Wal fadlu, dan kelebihan itu. Apa fadlu? I'ta'u syai'i. Mana sini? Nak terang mana ni? Wal fadlu. Mana kalimah sebut fadlu sebelum ni? Kama lakin fadlan minallah. Situ. Fadlan minallah. Dia nak tafsirkan ayat tu. Fadlan minallah. Jadi semua itu kurnia daripada Allah. Sebab dalam kalam matan tak ada tu. Al-hadi safwata abidihi ilal manhajir rasyidi wal maslaki sadiq, kan? Jadi fadlu itu pada fadlan minallah. Apa maksud al-fadlu? I'ta'u syai'i min ghairi sababin wala istihqaq. Ialah memberi sesuatu tanpa ada sebab dan tanpa berhak. Itu makna kurniaan, kemurahan. Tuhan beri dengan kurnia dan murah dia, maksudnya kerana sebab sesuatu ke? Tak, tanpa sebab Tuhan beri.
Bukan kerana sebab nak balas jasa ataupun taat kita, tak ada. Ataupun kerana berhak, tidak. Itu kurnia, semata-mata kurnia Tuhan. Wa ni'matu fadlan minallah wa ni'mah. Dan nikmat itu ma tahsulu bihi rahatu wal ladzatu. Sesuatu yang hasillah dengannya kerehatan dan juga kelazatan. Dapat nikmat, mana dapat rasa tenang, rasa rehat dan dapat kelazatan. Qala fil hikami, berkata Ibnu Athaillah dalam kitab Hikam, inayatuhu fika la li syai'in minka. Inayah Tuhan, pemeliharaan Allah pada kamu itu bukan kerana sesuatu daripada kamu. Bukan nak membalas sesuatu daripada kamu, kan? Wa aina kunta hina wajahatka inayatuhu wa qabalatka riayatuhu. Di manakah ada engkau ketika mana menghadap akan engkau oleh inayah Tuhan, penjagaan Tuhan, wa qabalatka riayatuhu, dan menghadap akan engkau oleh riayah Tuhan, pemeliharaan dia, samalah inayah riayah. Kat mana kamu ada dahulu sebelum Tuhan cipta? Lam yakun fi azalihi ikhlasu a'malin. Pada ketika sebelum ada kamu, tidak ada pada azalnya, pada awal, pada azalinya, ikhlas amal. Adakah di situ ada kamu buat amal-amal yang ikhlas? Tak ada. Wala wujudu ahwal. Tidak ada satu ahwal pun daripada engkau kerana kamu tak wujud. Bal lam yakun hunaka illa mahdhul ifdal. Bahkan tidak ada di sana pada azali kecuali semata-mata kurnia dan pemurah Tuhan. Au azimun nawal, ataupun besarnya pemberian Tuhan. Tak ada kecuali semata-mata anugerah dan kurnia Tuhan masa azali itu. Kenapakah kamu dijadikan dan diciptakan? Tuhan cipta dan jadikan tu kerana sebab mu buat sesuatu pada Tuhan sehingga Tuhan jadikan kamu dan ciptakan kamu? Tak ada. Tak ada. Maka sebagaimana pada azali Allah menjadikan kita bukan kerana apa-apa sebab, la li syai'in minka, bukan kerana berhaknya kita, bahkan Allah menghadapkan kepada kita inayah dari ayahnya sejak azali lagi, itu semata-mata kurnia Tuhan. Bila begitu, setelah kita diadakan pun sama je lah. Kita mendapat nikmat tiap-tiap hari, tiap-tiap saat, tiap-tiap detik itu bukan kerana benda yang benarnya berhak. Kita bukan berniaga dengan Tuhan. Kita bukan bekerja dengan Tuhan dengan maksud bila kita buat Tuhan kena balas kerana sebab wajib, kerana nak balas pada kita, tak. Tapi semuanya kerana ifdal dan juga kerana dah ni. Qauluhu al-mun'imi alaihim ba'da sa'adati tauhidi. Allah yang memberi nikmat ke atas mereka ba'da syahadati tauhid, setelah penyaksian ketauhidan, memberi nikmat bihirasati aqaidihim, dengan menjaganya, memelihara akidah mereka, min zulumati tashkiki wat tardid, daripada kegelapan syak dan juga keraguan. Allah, setelah kita dapat hidayah, Allah Ta'ala jaga pula akidah kita ni daripada didatangi oleh syak dan ragu-ragu yang diumpamakan sebagai zulmah, sebagai kegelapan. Dipanggil idhafatu al-musyabbah bih, kepada musyabbah, ay tashkikun wa tardidun musyabbahatani bizulmah. Idhafat musyabbah bih kepada musyabbah. Zulumat tu musyabbah bih, tashkik tu musyabbah. Tu tak ke tukar? Tu dah tak? Zulumat lagi musyabbah bih.
Syabbah beh. Apa semazar? Mazar? Apa mazar? Tak ngaji, tak syaharat. Syabbah beh. Sebut. Harap masih. Hak ni panggil musyabbah. Okey. Ai at-tashkiku wat-tardidu al-musyabbahatani bidzulmah. Yakni menghendaki oleh Imam Al-Ghazali fahuwa in'amun ba'dal hidayah. Maka itu dianggap in'am. Tuhan memberi nikmat setelah memberikan hidayah. Setelah Tuhan beri hidayah, nikmat atas hidayah pula. Nikmat tambahan pula. Bima yadfa'un naqsa wal ghiwayah. Dengan perkara yang menghalangkan, menolak kekurangan dan kesesatan. Yadfa'un naqsa wal ghiwayah. Yang menolakkan kekurangan dan kesesatan. Wa zahiru kalamihi. Zahir kalam musannif annal wajiba awalan. Bahawa perkara yang wajib pada mula-mula innama huwal imamul jazim, iaitu imam yang putus, keimanan yang teguh yang putus, itu wajib mula-mula. Thumma nazaru, kemudian baru nazar, baru kita memerhati dan memikirkan fima yahfazuhu, pada perkara yang dapat menjaga keimanan, minal burhani, daripada bayan, daripada burhan, dalil-dalil, wa ghairihi, dan selainnya. Wa kadzalika sarraha bihi huwa wa ghairuhu. Demikianlah yang mentasrihkan oleh Imam Ghazali dan selainnya. Jadi isulah berkaitan fanzur ila nafsika dah. Awalam mimma yajib ma'rifatun wa fihi khulfun muntasib kan? Perkara pertama yang wajib kan. Lepas tu dalam Jawharat Tauhid fanzur ila nafsika nazar. Maka dalam perbincangan baik itu ulama bincang. Apa nama? Fa inna awwalam mimma yajib ma'rifatun wa fihi khulfun muntasib. Lepas tu berapa baik fanzur ila nafsika, nazar gitu. Maka adakah yang wajib itu nazar? Yang wajib mula-mula nazar ke iman dulu? Itu berlaku khilaf lah. Adakah yang diwajib nazar ataupun iman? Yang kaul yang maknanya yang muktamad atau tasrihnya, nazar itu wajib wajib sebagai wajib wasilah. Tapi iman itu wajib maqasid. Jadi dua-dua tu wajib belaka. Wajib awal belaka. Wajib pada permulaan tapi sebagai wajib wasilah. Kalau belum sampai kepada maksud, maka wasilah itu perlu dilalui dan jadi wajib. Kalau dah ada kepada maksud iaitu keimanan, maka itu wajib maksud dan nazar itu wajib sebagai wajib wasilah. Tengok dalam Bajuri ya. Okey. Bajuri mana Tuhfatul Murid. Sumanzur. Okey, berdasarkan pandangan Imam Ghazali dan selainnya. Wastadallalahu, dan membuat dalil bagi ini oleh Ibnu Abi Jamrah. Jadi di sini dia kata yang paling penting yang mula-mula ialah keimanan tu kena jazam dulu. Lepas tu barulah kita berpindah ataupun memikirkan tentang dalil-dalil burhan-burhan yang dapat jaga iman yang jazim tadi. Kata Ibnu Abi Jamrah membuat dalil biqaulihi ta'ala. Istidlal ni menarik. Dalil bahawa yang mula-mula wajib ialah makrifah dulu, iaitu Imam Al-Jazim dulu. Lepas tu baru wajib nazar berdasarkan firmanullah Ta'ala, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhan kamu yang selepas daripada lafaz ismu bukan lafzul jalalah. Maka ismu itu diletakkan alifnya. Kalau selepas ismu bismillah lafzul jalalah, maka alif itu dihazaf. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhan kamu yang mencipta. Okey. Fa amarahu, maka Tuhan menyuruh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan umatnya bil qiraati bismi rabbih. Baca dengan nama Tuhan. Baca dulu dengan nama Tuhan.
thumma dzakara lahu ma yadullu alaih, kemudian Tuhan sebut baginya apa yang menunjukkan di atasnya, di atas Tuhan, ketuhanan itu, minal khalqi, daripada penciptaan, wa taqdiri, dan penentuan takdir, wa tasarrufi, dan Allah mengurus, dan juga Allah mentadbir. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram alladzi a'ta. Tuhan cerita tentang burhan, dalil-dalil. Jadi mula-mula Tuhan suruh Iqra bismi rabbik. Nama tu makna makrifah dulu. Barulah lepas itu berpindah kepada burhan-burhan dan dalil-dalil bagi mata yang halus. Dia tengok dengan mikroskop. Mikroskop tengok halus kan. Kalau tengok dengan teleskop tak nampak. Ambil teleskop nampak tak? Teleskop tengok benda jauh. Dia tak boleh tengok benda dekat. Jadi kacamata ulama ni kaca mikroskop, dia tengok benda halus. Quantum. Tak? Tengok benda yang halus. Mikro. Jadi maka Tuhan suruh. Daripada ayat tu boleh istinbat. Ni kata tafsir syari ni, bentuk-bentuk tafsir syari. Pada zahirnya tak, makna ayat itu nak cerita bahawa Tuhan suruh, Allah Ta'ala suruh Nabi baca dengan nama Tuhan. Apa tak? Tapi dengan ni bila ulama lihat, keluarnya ilmu yang banyak. Iaitu tariq istidlal tadarruj minal ma'rifah ilal al-burhan wan nazar. Wa ma'na syahadati tauhid. Makna syahadah tauhid. Qawlu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Makna syahadah tauhid itu Muhammadur Rasulullah. Summiyat, dinamakan. Kalimat tauhidi, dinamakan dua kalimah syahadah ni kalimah tauhid, taghliban lil ula ala thaniyah. Kerana mentaglibkan, memberatkan yang pertama atas kedua. Kalau ikutnya di sini ada dua perkara itu. La ilaha illallah itu syahadah pentauhidan, ketauhidan. Muhammadur Rasulullah itu syahadah birisalatin Nabi, dengan kerasulan Nabi. Tapi kenapa kedua-dua ini nama syahadah tauhid? Ini babut taghlib. Nak berat-beratkan nama aspek yang pertama itu. Maka kerana itu dinamakan kedua-duanya syahadah tauhid belakalah. Itu satu. Sebab tasmiyah itu. Auli annaha mauqufatun 'alaiha wa muqayyadatun biha, ataupun kerana an-tsaniyah. Syahadah yang kedua, syahadah kerasulan itu terhenti di atas syahadah yang pertama. Mengaku rasul itu terhenti atas kita mempercayai dan mengakui ketauhidan Allah Ta'ala dulu. Adanya Tuhan. Dan terikat dengannya. Jadi itu antara sebab dinamakan dua kalimah dengan syahadah tauhid. Padahal syahadah risalah pun di situ. Wal hirasatu. Apa maksud hirasah? Al-hifzu, penjagaan, wa riayah. Samalah jaga. Anit tafalluti, daripada tafallut makna lari, daripada benda kita kata daripada tafallut, melarikan. Tafallut makna lepas, wadaya daripada hilang, daripada terlepas dan daripada hilang. Tafallut macam kita ikat, kita ikat apa, ikat arnab terlepas. Contohnya ikat arnab terlepas, tafallut tu. Kita ikat ikan terlepas, terlucut. Maka menjaga daripada terlucut, terlepas dan juga daripada hilang. Tafallut, menyelinap diri. Kalau tawanan gitu, menyelinap keluar lari. Wal aqaidu, aqaid jam'u aqidatin. Simpulan-simpulan. Wa huwa ma yujzamu bihi, itu perkara yang dijazamkan, yang diputuskan dengannya, minal haqaiqi, daripada hakikat-hakikat, wa ghairiha, dan selainnya. Wa zulumatu, dan zulumah tu apa? Jam'u zulmatin, jamak kepada zulmah.
Wahya ma yahjubu an ru'yati syai'. Zulmah ini sesuatu yang menghalang daripada melihat sesuatu. Fayakunu mani'an an idraki, maka jadilah dia penghalang daripada mencapai sesuatu, daripada melihat sesuatu. Bila ada gelap tak mampu tengok. Dia halang daripada kita menidrak dia. Kemudian wastu'ira dzalika litashkik, diisti'arahkan, dipinjamkan lafaz zulmah, kegelapan ini dipinjamkan untuk memberi makna tashkik, keraguan. Allazi huwa taraddud baina khatiraini, iaitu keraguan antara khatiraini, dua perkara, dua khatir, dua lintasan. Khatiraini, dua lintasan. La arjahiyata li ahadihima al-akhar, yang tidak berat salah satunya di atas yang lain. Taraddud. Hak mana se? Hak duduk di apa ni? Duduk di Dungung ke hak duduk di Marang? Contoh tak? Ke hak duduk di Penang? Apa? Saya bukan dua ustaz, lebih pada dua ustaz. Contohnya. Lebih pada dua. Taraddud juga. Dua atau lebih lah. Yang tidak ada arjahiyah. Wa huwa tardidu, dan itulah tardid. Wa taraddud. Tardid makna keraguan dan meragukan dan keraguan. Meragukan dan juga keraguan. Minta jauh zulmah. Itu masuk meragukan orang lain atau teragu dia sendiri tu. Jadi ragu-ragu. Wallahu a'lam. Allah lah yang lebih tahu. Minta jaga daripada ragu-ragu. Oh, ragu-ragu bab akidah ni bahaya. Nampak tak? Hak ni yang boleh terpesong dan terpengaruh kepada pemahaman lain ni. Sebab bila pemahaman dia faham tu tidak kemah. Bila tak kemah, patutnya selesaikan dulu. Selesai dengan tanya guru-guru, tanya apa ni, ulama-ulama. Jangan biarkan kita keraguan itu menyelubungi diri anda. Jangan biarkan keraguan itu menyelubungi diri anda. Bab akidah ni, rasa kalau gini, duk mikir-mikir seorang, Tuhan ni kalau gini boleh jadi Tuhan gini? Pergi tanya. Selesaikan dulu. Kalau boleh tak payah tidur je situ. Kalau mati situ kan tu. Nampak tak? Berat kok. Jadi selesaikan keraguan kita itu. Qauluhu as-sa'iqu, as-sa'iqi lahum, yang mensa'iq, yang memandu mereka. Allah yang memandu hamba-hambanya ila tiba'i rasulihil mustafa, kepada mengikut rasulnya yang terpilih sallallahu alaihi wasallam. Waqtifai athari sahbihi, dan mengikut tinggalan dan kesan-kesan peninggalan sahabatnya. Al-akramin, yang dimulai. Al-mukramin, yang mulia dan dimuliakan. Al-akramin wal-mukramin. Al-akramin al-mukramin, yang mulia dan dimuliakan. Bitta'yidi, dengan peneguhan, wat-tasdid, dan juga lurus. Tuhan dengan mukramina bitta'yid, mereka yang diikramkan, dimuliakan dengan ta'yid, diberi peneguhan dan tasdid, dan diberi kelurusan. Para sahabat Nabi ni orang yang Tuhan tunjuk jalan, Tuhan teguhkan iman mereka. Yakni menghendaki oleh musannif annal mun'ima bi syahadati tauhid, bahawa yang mun'im, yang menganugerahkan dengan syahadah tauhid, dengan penyaksian ketauhidan allati hiya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu, wa hirasatiha, dan menjaganya, menjaga syahadah itu an zulumati tashkiki wa tardid, daripada kegelapan syak dan juga ragu-ragu. Qad saqahum, sungguhnya Allah jugalah saqahum, memandu mereka, bidzalika, dengan demikian itu, ila tiba'ir rasul, kepada mengikut rasul, wa ashabihi, dan para sahabatnya, itmaman li in'amihi alaihim, sebagai menyempurnakan lagi bagi kurniaan nikmatnya di atas mereka, wa tahaqquqan bima ladaihim, dan sebagai tahqiq dan sebagai peneguhan dengan apa yang ada di sisi mereka dah. Tuhan tambah lagi nikmat dengan berikan, Tuhan pandukan orang yang dikasihinya supaya ikut Nabi dan para sahabat. Li'anna dzalika huwal maqsudu, kerana itu dia maksud.
Wal muradu minal ilmil muhaqqaqi wal i'tiqad. Dan yang dimaksudkan daripada ilmu yang tahqiq, ilmu yang cerah, ilmu yang teguh dan juga i'tiqad yang teguh. Itu maksudnya. Iaitu mengikut jalan Nabi dan para sahabat. Faqad qala alaihi salatu wassalam, Inna Allah la yas'alul khalqa an dhatihi wa sifatihi. Allah tidak akan tanya makhluk tentang zatnya dan sifatnya, wala an qada'ihi wa qadarihi, dan tak akan tanya tentang qada dan qadarnya, ketentuan dan juga takdirnya. Wa inna ma yas'aluhum an amrihi wa nahyihi. Tapi Tuhan akan tanya, saya kata ini lam akif. Hadis ni dia tak jumpa lah. Nampak? Bahasa molek tu, lam akif. Aku tak jumpa. Tak? Tapi maksudnya maksud betul lah. Kenapa? Kerana segala hadis yang datang berkaitan soal kubur atau apa yang disoalkan manusia itu ialah tentang amalan. Tentang amalan manusia itu. Tentang suruhan Tuhan, larangan Tuhan. Nampak? Itu yang akan ditanya. Kecuali marrabbuka tu dah. Waktu ialah waktu asah dah tu. Tapi apa yang akan ditanya di akhirat nanti bagi orang beriman, apa dia? Ialah tentang suruhan dan larangan dia. Lepas tu hadis dia kata hadis kan, qala alaihi salatu wassalam tu. Kata muhakkik kita Syekh Nizar kata aku tak jumpalah hadis ni, boleh jadi diriwayatkan dengan makna. Qala fi lataifil minan, berkata dalam lataiful minan. Ni lataiful minan ada banyak karangan nama kitab ni. Yang ni lataiful minan fi manaqib Abil Abbas Al-Mursi. Okey. Pada menerangkan tentang manaqib, sifat apa nama ni, biografi ataupun sifat-sifat Syekh Abi Abbas Al-Mursi. Dan juga ni karangan apa? Ibnu Athaillah As-Sakandari. Ada satu lagi Lataiful Minan tak? Apa ni? Siapa karang? Ibnu Rajab tak? Al-Hambali. Lataiful Al-Minan. Sya'rani. Lataiful Minan. Itu Imam Sya'rani. Betul? Imam Sya'rani dah. Imam Sya'rani Lataiful Minan. Bukan, Lataiful Minan fi manaqib Abil Abbas Mursi wa syaikhihi Syekh Syazili, Abil Hasan Syazili. Itu kalangan Ibnu Athaillah Sakandari. Itu Ibnu Athaillah Sakandari. Lataiful Minan maksud lagi ni. Lataiful Minan fi ni Imam Sya'rani, nama sama kat ni. Tak nampak sini. Lataiful Minan fi wujubi at-tahadduts bi ni'matillahi 'ala al-itlaq. Itu Imam Sya'rani. Lataiful Minan. Imam Sya'rani ada karang. Satu Lataiful Minan ataupun Al-Minanul Kubra. Namanya Al-Minanul Kubra ataupun Lataiful Minan. Nama lain dia. Imam Sya'rani ni ada, Abu Abbas Al-Mursi ni tak ada. Tak ada lagi. Okey. Nama dah beli lama dah ni kita. Lataiful Minan. Beli ajalah zaman-zaman ngaji dulu. Abu Abbas Misri ni tak ada lagi. Lataiful Minan karangan Ibnu Athaillah Sakandari. Ke ada? Dah ingat dah nak cara dah. Mana tadi? Dia kata carilah dan tuntutlah Tuhan kamu daripada sekira-kira dia menuntut kamu. Faham tak? Faham tak? Faham mana? Tuntutlah Tuhan kamu dari sekira-kira dia menuntut kamu. Faham mana? Nak cari Tuhan tu mana?
Kata lepak dalam diri. Kata geng-geng tu dalam diri. Tak. Kita cari Tuhan, tuntut Tuhan. Yang ni tuntut redha Tuhan tu pada perkara yang Tuhan tuntut kita buat. Min haitsu yatlubuka. Apa yang Tuhan tuntut pada kita? Tuntut amruhu wa nahyuhu. Fi amrihi wa nahyi, pada suruhnya supaya ikut, pada larangan supaya tinggal. Jadi pada suruhan dan larangan Tuhan tu kita akan dapat redha Tuhan. Jadi tuntut Tuhan pada sekira-kira Tuhan menuntut kamu. Ni kalam siapa? Kalam sufi ni. Dan kalau sufi yang mana ada asas syariah, dia takkan lari bercanggah dengan syariah. Takkan bercanggah dengan syariah. Tak. Ni duk terang. Tuhan tu di mana? Kenapa nak cari Tuhan tu dia merata-rata? Tak perlu cari Tuhan. Tuhan dah ada pada diri. Oh, waktu rasa hebat. Tak. Duduk main gitu je. Ni kata khoyah. Makom khoyah. Tak Junedi kata ni makom khoyah. Makom khoyah. Tapi makan tak mukhoyah pula. Makan nak sedap-sedap. Makom nak khoyah. Sebenarnya tuntut Tuhan sekira-kira Tuhan menuntut. Tuhan tuntut kita apa? Tuntut suruh tinggal larangan. Maka situlah kita perlu menuntut Tuhan di situ. Bukan cari di Gunung Ledang atau pulau besar Melaka. Tak. Tuntut Tuhan di situ, nak ziarah, nak tu lain cerita. Qala Allah Ta'ala wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembahku. Wa kullu ibadatin, dan setiap ibadat itu fittiba'i syari'i, hendaklah pada mengikut syariat, mengikut syariat. Syariat ni Allah lah. Wala wusula lana ila dhalika, dan tidak mampu sampai kepada kita kepada demikian itu illa biqtifai athari sahbihi, kecuali dengan mengikut apa yang ditinggalkan oleh para sahabat. Syariat ni Allah hakikatan, an-nabi majazan. Syariat Nabi pun dipanggil sebagai syariat. Allah hakikatnya Allah, dan Nabi pun sebagai syariat juga, dengan sebab kalam Nabi tu ialah daripada wahyu. Jadi tak mampu kita sampai kecuali mengikut apa yang dibawa dan ditinggal oleh sahabat. Li'annahum ansaruddin, kerana mereka lah penolong agama. Wa hamalatus syariah, dan mereka lah yang membawa syariat ini. Mereka lah yang menanggung syariat ini. Itu penting ni. Itu beza kita dengan golongan Rafidah, yang mencela para sahabat Nabi. Kalau cela sahabat ni, makna syariat kita tu akan jadi tidak ada nilai lah. Tak ada nilai. Sebab syariat yang dibawa ni datang mesti dengan jalan perantaraan dan rantaian sahabat. Fahumul qudwatu fima fa'aluh, mereka itulah qudwah, ikutan pada perkara yang mereka buat. Wal udulu fima naqaluhu, itulah al-qudwah fima fa'alu wal udulu, dan mereka itulah udul, qalu, pada perkara yang mereka nukilkan. As-sahabat udul kan, sahabat semuanya adil. Wal uswatu fi man tahalu, dan ikutan pada apa yang mereka intahalu, apa yang mereka jalani, apa yang mereka ikuti. Li'annahum al-mukramuna, kerana mereka lah yang diberi anugerah, yang diberi kemuliaan, bitahaqquqi hudahum, dengan teguhnya hidayat mereka, dengan tetapnya hidayat mereka. Allah Ta'ala beri kepada mereka, sahabat ni, keimanan yang teguh. Wa qala Allah Ta'ala inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya yang paling mulia di kalangan kamu di sisi Allah ialah yang paling bertakwa. Wa kaunuhum mukramina bitta'yid, dan keadaan mereka itu dikurniakan dengan ta'yid, dengan pertolongan dan juga peneguhan. Ai bin nasril ilahi, dengan bantuan Tuhan. Wa taqwiyatir rabbaniyah, dan keteguhan daripada Tuhan. Ma'lumun, itu sangat maklum.
telah maklum min siyarihim, berdasarkan sirah perjalanan sahabat. Kita nampak bahawa sirah perjalanan sahabat ni mengikut kepada apa yang Nabi tinggalkan. Mereka bawa semampu boleh buat apa yang Nabi tinggal. Wa musyahadun min akhbarihim, dan disaksikan daripada khabar-khabar berita mereka. Wa bitasdidil ladzi, dan mereka juga mukramina bitasdidi. Mukramina bitasdidi, dengan diberi peneguhan, kelurusan. Alladzi huwa muwafaqatul, apa maksud tasdid? At-tasdid alladzi huwa muwafaqatul haqqi fil qawli wal amal, iaitu berbetulan dengan kebenaran, betul dengan hak benar. Muwafaqatul haq makna betul dengan kebenaran fil qawli wal amal, pada perkataan dan amal. Mereka ini perkataan mereka kena dengan sebenar. Amalan mereka amalan yang berdasarkan yang hak. Faliqtida'u bihadihim, maka mengikut dengan petunjuk mereka wajibun. Waqtifa'u atharihim, dan menjalani kesan peninggalan mereka itu ai ittiba'u min ghairi awijajin wala haidatin, iaitu mengikut tanpa terpesong dan juga haidah berpaling, tanpa pesong dan belok berpaling. Waqtifa'u atharihim lazimun, mesti dan wajib. Kama qila, sebagaimana dikata, wasluk masalikahum wanhaj manahijahum wa alki asaka fahadha janibul wadi. Wasluk masalikahum, jalan, ikutlah jalanan mereka. Wanhaj manahijahum, dan beradalah kamu atas manhaj mereka. Wa alki asaka, campakkan tongkat engkau. Fahadha janibul wadi, ini tepi wadi. Ni kiasalah. Makna campakkan asaka, tongkat kamu, ini duk tepi wadi dah ni. Tepi wadi bukan curung bukit dah ni, kawasan yang selamat. Biarkan, campakkan tongkat kamu, ikut jalanan mereka. Kerana jalanan mereka itu jalan yang selamat. Bukan jalan yang payah, dan bukan jalan yang terpesong. Jalan yang lurus. War rasulu, mana rasul? Matan war rasulu lughatan as-safiru. Rasul pada lughah ialah as-safir. Safir ni apa dia? Duta. Duta. Duta lah orang yang diutuskan sebagai wakil. Duta. Al-muslih, yang mengislahkan, yang membuat kebaikan. Wa syar'an, pada syaratnya as-safiru bainallah wa ibadi. Duta di antara Allah. Utusan antara Allah dan hamba-Nya. Litablighi ahkamihi, untuk menyampaikan hukumnya. Wa sayati fi akhir kitab, insya-Allah taala akan datang pada akhir kitab, insya-Allah taala akan sebutlah tentang perbahasan rasul ni. Wal muradu bihi huna, yang dimaksudkan dengan rasul di sini Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad lah. Al-lam dul ta'rif. Al ta'rif itu menunjukkan lil ahdi. Rasul mana? Rasul Nabi Muhammad lah. Wa qad yuradu bihi, katanya boleh juga dikehendaki dengan rasul sini kullu rasulin lillah, setiap rasul bagi Allah Taala, setiap utusan. Illa anna hadha ba'idun minas siyaqi wa in fuhima minhu, tapi ini jauh kefahamannya daripada konteks ayat, walaupun dapat difaham juga rasul dengan makna umum, tapi mengikut konteksnya dia lebih merujuk kepada Nabi SAW. Konteksnya apa? Sebab al-Mustafa tu, wal Mustafa ay al-mukhtaru min khiyar, yang terpilih di kalangan yang terpilih. Cream of the cream ni, yang terpilih di kalangan terpilih ni. Fa ma'nahu khiyarul khiyar, pilihan di kalangan yang terpilih. Wa kullul mursalin kadzalik, dan setiap rasul tu demikianlah hukumnya. Mereka itu yang terbaik di kalangan zaman mereka. Wa in kana akhassahum fi dzalika nabiyuna, walaupun Nabi kita tu yang paling khusus pada demikian itu. Wa in kana akhassahum dah. Dia takdimkan khabar kana tu. Wa in kana nabiyuna akhassahum fi dhalik. Walaupun Nabi kita itu yang paling khusus, yang paling khas. Memang setiap Nabi itu pilihan terbaik.
Tapi yang paling khusus, yang paling tu ialah Nabi kita. Kalau kita nak baca atas tarkib biasa boleh. Wa in kana akhassuhum fi dhalika nabiyana. Apa dia buat takdim takhir situ? Lebih mubalarah ke? Lebih mubalarah. Wallahu alam, kalau ikut takib biasa pun wa in kana akhassuhum fi dhalika nabiyana boleh ke? Tak apalah. Boleh jadi ada satu tu ataupun boleh dua-dua dari segi baca sah belaka, cuma takut ada faedah balaghiah yang lebih. Okey, sallallahu alaihi wa alihi wasallam liqaulihi alaihi salam. Maka yang paling khusus dengan diberi pilihan yang terpilih ini ialah Nabi Muhammad SAW. Kerana Nabi SAW kata apa? Ana sayyidu waladi Adam wala fakhra. Aku benda fakhr, takabur, bukan. Aku beritahu ni hakikat bahawa aku maksud ashabuhu, sahabat-sahabat Nabi. Ai manishtama'a bihi, orang yang berhimpun dengan Nabi, mukminan bihi, yang beriman dengan Nabi. Inda jumhuril muhaddithin. Ini di sisi jumhur ahli hadis, iaitu siapa dia sahabat, iaitu orang yang bertemu dengan Nabi, sempat dengan Nabi dalam keadaan dia beriman. Wakila, ada pandangan mengatakan wa ghaza ma'ahu al-ghazwata wal ghazwatain. Ada kata syarat, ada syarat lebih lagi, bukan sekadar beriman, tapi hendaklah berperang dengan Nabi satu ghazwah atau dua ghazwah. Sekali perang atau dua kali perang. Ikut sekali perang baru dapat kedudukan sahabat ni. Wakila, ada mengatakan man lazamahu muddatan, orang yang melazimi Nabi satu tempoh. Awulida fi zamanihi, ataupun lahir pada zamannya. Wa ghairu dhalika, ada banyak lagi lah khilaf berkaitan dengan ta'rif sahabat. Wa sayati kalamu fi dhalika, nanti akan datang perbahasan tentang sahabat nanti. Pada perbincangan sampai kat sahabat ni dia akan bincang. Wa yakfi fi thana'i alaihim, dan cukup dan memadailah pujian ke atas mereka itu. Wa tahqiqi ma ladaihim, dan teguhnya, benarnya apa yang ada di sisi para sahabat ini. Cukuplah qauluhu ta'ala, oleh firman Allah Ta'ala. Ini telah jadi bukti yang cukup. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum. Muhammad Rasulullah dan orang-orang yang bersamanya, yakni para sahabat, asyidda'u 'alal kuffar, mereka ini sangat tegas di atas orang kafir, ruhama'u bainahum, dan saling merahmati kasihan belah di antara mereka. Al-ayah. Wa sayati fi dhalika, dan lagi akan datang pada demikian itu, mazidun, akan ada tambahan lagi, perhuraian lagi, inda zikri sahabati, ketika membicarakan tentang sahabat, wal kalami alaihim, dan perbincangan tentangnya pada belakang lagi lah, sahabat Rasul. Ada. Wa minallahi, mana? Ada. Itu doa, jumlah doa iya. Wa minallahi taisiru wal fathu bimannihi wa karamihi, daripada Allah Ta'ala jualah. Ni takdim ta'khir ni lifidul hasri ya ni. Daripada Allah Ta'ala jualah semata-mata at-taisir, kemudahan, wal fathu, dan pembukaan, bin mannihi, dengan anugerah Tuhan, wa karamihi, dan kemurahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Boleh lagi? Cukup dah. Cukup dah. Mana Izzat? Cukup dah, cukup berarti. Thumma qala. Sikit Thumma qala.
Kemudian kata Imam Al-Ghazali, al-mutajalli lahum, Allah yang mentajallikan bagi mereka, fi dhatihi pada sifatnya, wa af'alihi dan pada sekalian perbuatannya, bimahasini awsafihi dengan sifat-sifatnya yang elok, allati la yudrikuha yang tidak akan memahami dan mencapainya, illa man alqas sam'a wa huwa syahid, kecuali orang yang memberikan pendengaran kepada ayat-ayat Allah, wa huwa syahid, dalam keadaan dia menyaksikan. Yakni menghendaki oleh Imam Ghazali annal mun'ima bi syahadati tauhid, Tuhan yang memberi nikmat dengan penyaksian ketauhidan, wa hirasatiha dan penjagaannya, Allah menjaganya, anit tashkiki wat tardid, daripada rasa syak dan keraguan, as-sa'iqa yang memandu manusia hamba-hambanya, ila tiba'ir rasul kepada mengikut Rasul, wa sahbihi dan para sahabat, fi ilmihim pada ilmu mereka, wa nazarihim sadid dan juga pandangan mereka yang lurus, huwa annal mun'ima huwal mutajalli lahum, dia itulah yang mentajallikan bagi mereka, bima arafu bihi, yang dengan perkara yang mereka dapat kenal dengannya, dengan dapat kenal apa? Wujuda, akan wujudnya sifat Allah, wa azamata sifati dan keagungan sifatnya. Boleh? Ha. Boleh tak tu, jelas tak tu? Jelas tak tanda? Ha? Boleh tahu tak mana mubtada khabar? Mana isim dan khabar inna? Ha? Kejap kita kena tusu annal mun'ima isim anna. Wal mutajalli tu, itu jumlah tu jadi khabar kepada anna. Cara baca tu tanda lah. Cara kita baca tu kalau tepat mana mubtada mana khabar. Wal mutajalli lahum bima arafu bihi wujuda sifatihi. Dialah Tuhan yang mentajallikan pada mereka dengan perkara yang mereka dapat kenal dengannya, kewujudan sifat dan keagungan sifatnya. Allati hiya af'aluhu ad-dallatu ala thubuti awsafihi bi athariha, iaitulah perbuatan-perbuatan Tuhan yang menunjukkan bahawa sabitnya adanya sifat Tuhan pada bi athariha, dengan adanya kesan sifat itu. Perbuatan Tuhan berlaku dengan sifat itu menunjukkan kesannya. Wa ala dhatihi, dan menunjukkan atas adanya sabitnya zat Tuhan, biluzumiha, dengan adanya perbuatan tadi. Bila ada fi'lun tentu ada fa'il. Bila ada athar tentu ada mu'athir. Jadi pada fi'il Tuhan, af'aluhu tadi, kata Ibn Atha'illah dalam hikam, dalla biwujudi atharihi ala wujudi asma'ihi, menunjuk Allah dengan adanya kesan perbuatannya atas wujudnya asma'nya, namanya. Wa biwujudi asma'ihi, dan menunjuk Allah dengan adanya nama dia, ala thubuti awsafihi, atas sabitnya sifat Allah. Wa biwujudi awsafihi, dan menunjuk Allah dengan adanya sifat Allah, ala wujudi dhatihi, atas wujudnya zat Tuhan. Idh muhalun an yakumal wasfu binafsihi, kerana mustahil berdirinya sifat dengan sendiri tanpa ada zat. Mana boleh? Nampak? Jadi dalam satu masa kalam ini boleh difahami dengan cara ilmu kalam, akidahnya, bahawa kesan itu menunjukkan kepada mu'athir yang tentu ada asma'nya yang keluar dengan sebab kesan asar itu. Bila ada asma' maka tentu ada awsafnya. Kalau ikut asma' ni kerana perbincangan pada asma' Tuhan, awsaf Tuhan. Tajalli asma', tajalli awsaf, tajalli af'al, tajalli sifat, tajalli zat, peringkat-peringkat tajalli itulah dalam ilmu makrifat yang dibincangkan oleh dalam peringkat-peringkat lebih tinggi. Jadi digunakan istilah tersebut. Tapi kalam itu juga dibahas dengan cara ilmu kalam. Dari segi mana? Bahawa tentulah asma' menunjukkan ada sifat. Nampak?
Maka dan sifat itu tentulah menunjukkan kepada ada zat. Kerana mustahil sifat itu ada tanpa ada pada zat yang bersifat dengannya. Intaha. Ha, itu dari segi perbahasan ilmu kalam. Dari segi perbahasan apa nama ni, zauqi pun sama dia maknanya melihat kepada tajalli asma. Jadi asma yang mana asar itu fi'il Tuhan menunjuk pada adanya asma Tuhan, menunjukkan pada adanya sifat Tuhan, menunjukkan ada pada zat Tuhan. Itu dipanggil peringkat-peringkat tajalli. Jadi apa nama ni, itu istilah je lah, istilah. Istilah yang ulama ahli tasawuf ungkapkan pada menceritakan pengalaman mereka. Pada menceritakan pengalaman mereka. Tapi akhirnya mana? Akhirnya kembali kepada tu lah. Kalam Junaid yang nak sebut tu. Tahat tilkal isyaratu wa ghabat tilkal ibaratu wa faniyat tilkal ulumu wa nafadat tilkal rusumu wa ma nafa'ana illa rukai'atun kunna narka'uha inda sahri. Dia kata bila ni orang temu Imam Junaid ketika lepas daripada dia wafat, orang temu Syekh Junaid Al-Baghdadi dalam mimpi. Lalu dia ceritakan, orang tanyalah nampak keadaan Syekh Junaid itu, Allah Ta'ala muliakannya, Allah Ta'ala beri dia anugerah. Tanya Syekh Junaid. Jadi Syekh Junaid kata apa? Tahat tilkal isyarat. Hilang dah isyarat-isyarat tu. Tak ada apa. Ghabat. Hilang belaka ibarat-ibarat yang kita kalam sufi, hak belik-belik ni tak ada apa. Faniyatil kal ulum. Ilmu-ilmu hak kata martabak lah, kata nilai lah, tak ada. Hilang belaka. Wa nafadatil kal rusum. Rusum samalah. Rusum-rusum dalam istilah ahli sufi tu tak ada. Katanya tidak memberi manfaat. Makna hak kita istilah-istilah kedudukan dalam kitab-kitab ilmu, ta'bir ibarat-ibarat tu tak ada apa-apa. Yang beri manfaat kepada kita ialah beberapa rakaat yang kami rokok ketika waktu sahur. Makna apa yang manfaat? Ibadat. Apa tak? Waktu hanya istilah lah. Istilah tu kosong. Setakat apa yang manfaat ada istilah tu? Tak ada benda. Kalau istilah saja tak ada amal, tak ada benda kau. Hebat dia cakap. Cakap martabat 14. Bukan 10 dah, 14. Bukan 4 dah, bukan 7 dah. 40 dah. Dia multidimensional world ada berapa? 10 ke 12? 3 dimensi, tak 3 dah ni. Tu dalam fizik pula. Itu semua tak ada apa-apa. Tidak memberi faedah kepada kami kecuali beberapa rakaat yang kami rukuk sebelum waktu sahur. Istilah je lah. Orang tahu tu lebih lah pada orang tahu. Tapi kalau tidak ada amal, kosong. Tak ada apa-apa. Kata apa? Najwa latih kosong. Tak ada air ni. Mana? Mana air? Habis. Ni pekat orang muda-muda ni. Suka benda dia gini. Benda duk pelik cari nak ilmu makrifat. Ada mengajar ni. Jaga-jaga sikit. Nak ngaji tengok orang. Kita melalui dah lama tu. Tak. Pekat hari ni lah nak cari orang lebih. Itu menunjuk atas zat min jihati annaha la taqumu bi nafsiha, dari aspek bahawa sifat itu tidak boleh berdiri sendiri. Wa 'alal af'ali, dan sifat itu menunjuk di atas af'al bi zuhuri athariha, dengan zahirnya kesan sifat zahir pada af'al. Cantik, cantiknya alam yang Tuhan cipta. Contohnya Allah bersifat dengan Al-Alim, Maha Bijaksana. Al-Ilmu Tuhan, sifat ilmu Tuhan, kesannya apa? Pada penciptaan alam yang begitu cantik dan sophisticated ini. Fahiya misbahun fi mishkatil kauni.
maka ia sifat itu misbah, pelita, fi mishkatil kauni, dalam misbah ni kata apa ni, api, lilin, lilin, okey sikit, dalam mishkat, dalam kita panggil apa, kaca tu panggil apa, ha ha apa panggil bekas dia, lampu tu misbah, cahaya, misbah tu dalam mishkah. Mishkah tu apa dia, kaca yang duduk di luar tu, nampak tak? Misbah fi mishkatil kauni, maka sifat itu umpama misbah yang duduk dalam mishkatul kauni, dalam kaca yang ada pada pelita itu kaun, itu alam, tazharu biha zujajatul fi'li, yang zahirlah dengan sifat tadi zujajatul fi'li. Bila menyala kita nampak apa nama ni, nampak kaca itu. Kalau gelap nampak tak kaca? Tak nampak. Kalau padamnya sumbu pelita tu, nampak tak kaca yang duduk jadi mishkah tu? Tak nampak. Nampak tak? Tak nampak, gelap lah. Bila menyalanya, maka kita nampak kaca yang wujudul fa'ili, sebagaimana zahir dengannya wujud fa'il, kewujudan fa'il, adanya pembuat bikamali awsafihi, dengan kesempurnaan sifat. Perumpamaan. Janganlah kita pergi anggap Tuhan tu cahaya lampu, tak kan. Perumpamaan macam mana sifat itu dia menzahirkan mishkah yang ada, dan dia menzahirkan punca api itu, pembuat itu. Nampak tak? Adullu ala dzat min jihati annaha taqumu bi la taqumu bi nafsiha wa ala al-af'al bi dhuhuri athariha. Jadi sifat itu terlihat kesannya pada alam, dan dia itu bukti bahawa adanya zat yang berdiri sifat padanya. Ada dua aspek. Aspek tajalli pada alam dan aspek bahawa fata'ammal dhalika, maka ta'amulkan demikian itu. Setinggi ke? Tinggi buat ada aja dengar tau. Tinggi tau. Makna kalau cakap depan geng-geng hoknya makrifat ni, tu dah hebat-hebat ni. Tak tahu siapa. Bahasa perumpamaan. Lepas tu balik ke tengok TV, adim tengok. Balik tengok TV, adim tengok. Dok selawat, dok ni, adim tengok. Kata benda ni orang pandang hebat-hebatnya. Kalau pandang boleh reka ayat ni, boleh buat cerita. Bukan main satu. Ni penceritaan. Allah menceritakan dirinya. Bahasa dia penceritaan. Pandang cerita sikit boleh. Ta'ammal dzalika, perhatikan demikian itu. Wa ta'arraf, dan hendaklah kamu mengetahui ma'anihi, makna-maknanya, wa mabanihi, dan binaan-binaan. Mabanihi makna apa yang zahir pada luaran, ma'ani itu apa yang pada makna dalaman. Apa yang nyata pada luaran mabani, wa ma'ani, apa yang tersembunyi daripada maknanya, min qawlihi ta'ala, perhatikan dalam firman Allah Ta'ala, Allahu nurus samawati wal ard, Allah yang mencahayakan langit sekalian, langit dan juga bumi. Nampak tak? Jadi perumpamaan macam tadi lah. Allah nurus samawati wal ard, yang mencahayakan langit dan bumi. Dengan apa? Dengan sifatnya, maka nampaklah alam ini, zahirlah alam ini, dan dia menunjukkan kepada zat yang bersifat dengan kesempurnaan. Sama macam tadi. Jangan faham Tuhan tu nur. Ni ada juga kepahaman
Tak pelik lah kalau ada faham gitu sebab pengajian ni salah. Tuhan tu nur. Ha, Tuhan tu nur. Sehingga dia faham tu Tuhan tu nur sungguh. Faham nur tu maknanya cahaya sungguh. Kalau tutup mata zikir nampak nur tu Tuhan dah dia kata. Betul tak? Ada. Tak dengar? Ha? Ha? Ada? Tak dengar. Cara zikir tu duduk lama kalau nampak nur tu Tuhan tu, Tuhan tu. Ada cahaya je. Cahaya ni mah benda gerakan elektron ke apa? Benda cahaya. Proton eh. Foton. Proton tu foton sangga. Proton dia kat ni foton eh. Ha. Ta'ammal. Okey, tengok pada Allahu nurus sama. Sebab tu ahli tafsir Allahu nurus ay munawwirus samawati wal ard. Allah yang mencahayakan langit dan bumi. Tajid. Ta'ammal. Fi'il amal. Wa ta'arraf fi'il amal. Tajid itu jawab kepada amal. Tajid lil ma'rifati siraja. Kamu akan dapati bagi makrifat itu siraj. Cahayanya, pelitanya. Walit tahqiqi mi'raja. Dan bagi tahqiq itu mi'raj, tangganya. Walis suluki minhajan. Dan bagi suluk perjalanan itu minhaj, jalannya. Wa rabbukal fattahul alim. Dan Tuhan kamulah yang maha pembuka dan maha bijaksana, maha tahu. Wa qawluhu allati la yudrikuha illa man alqas sam'a wa huwa syahid. Yang mana perkara ini tadi? Mana tadi? Allati yang tidak mampu mencapainya kecuali orang yang memberikan pendengaran dalam keadaan dia menyaksikan. Yakni menghendaki oleh Imam Ghazali allati la yudrikuha, iaitu yang tidak dapat mencapaikannya min haitsul ilmu wal ma'rifatu, dari aspek ilmu dan makrifat, illa kecuali man alqasam qalbihi, orang yang mencampakkan pendengaran hatinya. Sam'a makna pendengaran hati, bukan telinga saja, makna hati itu tunduk mendengar, hati itu memerhatikan. Binatiqatil kauni, dengan tuturan-tuturan alam, hissan wa makna, secara zahir dan secara makna. Orang yang hanya akan faham itu orang yang membukakan pendengaran hatinya kepada lisan-lisan percakapan alam secara hissi dan makna. Wa huwa syahid, dalam keadaan dia menyaksikan, ai hadirun, hadir li fahmil khitab, untuk memahamkan khitab yang diucapkan, min lisanil hal wal maqal, daripada lisan hal, alam dan juga maqal. Jadi al-alam ni Allah Taala ada kitabnya yang bertutur. Dia panggil apa nama ni? Kitabun mastur wal kitabun manzur. Allah Ta'ala beri kepada kita kitabun mastur, kitab yang tertulis, iaitu Al-Quran. Wa kitabun manzur, dan kitab yang dapat diperhati dan dilihat, iaitu alam. Semua kitab ini menuturkan dengan makna dan juga keagungan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Siapa yang faham? Man al-qassam'a, yang membukakan pendengaran hatinya untuk memahaminya. Fayajidu min kulli natiqin wa samitin, maka dia akan dapati bagi setiap yang bertutur, wa samitin, dan setiap yang diam, nafhatan ilahiyatan, tiupan Tuhan, bihasabi halihi wa maqalihi, mengikut keadaan dan juga maqal dan percakapan. Kalau yang samit, dia faham melalui hal, yang tidak bercakap, maka dia faham itu melalui hal. Kalau yang natik bercakap, maka dipaham daripada maqal dia, daripada cakapan dia. Daripada percakapan dia. Ni kalau orang yang beri perhatian kepada apa yang berlaku pada alam, pada diri, pada sekitarnya, dia dapat faham murad Allah pada penciptaan. Itu kata di antaranya diceritakan oleh anak Syekh Nuh Qudah. Syekh Nuh Qudah, bekas mufti Jordan.
Dia kata lepas meninggal lah, ayah dia satu hari masuk hospital lah. Masuk hospital, lepas tu pergi ziarah. Dia tolak lah, dia bawa ayah dia keluar pergi apa ni, bersantai-santai dekat taman. Tiba-tiba dia nampak juga ada di situ seorang tolak, seorang paderi yang duduk atas kursi roda. Dia tolak orang tu. Ayah dia tengok nangis. Syekh Nur Qadah menangis. Tanya kenapa nangis? Wahai ayah, dia kata aku duduk fikir, kata kalulah aku berada pada tempat dia, aku ni apa nilai dia si Allah. Nampak tak? Makna aku ni boleh jadi je berada jadi duduk tempat dia. Makna dok Islam jadi Kristian. Nampak tak? Dia dok cakap pun. Bukan dia cakap apa-apa, tapi dia melihat daripada hal hal makhluk ini. Dia faham. Maknanya apa nama ni, syukurnya dia tu duduk Islam. Kalau tidak kerana hidayat Tuhan beri, kata boleh jadi aku duduk tempat dia tu, yang mana dia duduk tempat aku. Nampak tak? Jadi orang yang melihat dengan al-qasam'a, memberi pandangan pendengaran hatinya, maka setiap benda tu dia faham. Macam kisah Ibnu Hajar lah, kita tengok apa? Air menitih atas batu kan. Boleh jadi batu tu lekuk. Kerana sebab dulu dia mana panggil apa? Payah nak faham. Payah nak ni. Akhirnya dia bertekad untuk keluar tinggalkan pengajian. Tapi dalam satu tempat sebelum tu, keluar daripada kota dia tu, dia berehat. Dia nampak air menitih atas batu pun jadi lekuk. Jadi takkan dia kata kalau benda ni boleh melekukkan lembut sini, takkan akal aku atau takkan aku ni Tuhan tak bagi apa ni, aku tak sabar. Kalau air yang begitu lama tu akan menyebabkan batu yang begitu keras je lekuk, maka takkan aku tak boleh sabar terhadap mencari ilmu ni. Kerana sebab tu akhirnya balik dia ke kampung dia. Akhirnya dalam bila sebab dia balik tu, Tuhan bagi belaka ilmu. Antara ni sebab apa? Orang ejek dia. Orang ejek dia, kawan-kawan dia, orang lain-lain tu, semua dah habis mengaji, jadi mufti, jadi qadi, jadi pegawai, jadi orang-orang yang tinggi. Dia mengaji, lepas keluar kawan dia, masuk orang lain pula. Jadi dia ni tak pandai-pandai lah, tak pandai-pandai. Kawan-kawan yang lain semua dah keluar jadi orang alim, dia tak alim. Tapi dia tetap mengaji sehinggalah dia ada orang ejek lah dia. Akhirnya dia putus asa keluar tu. Keluar tu tengok air menitih tu tak jadi, kata biarlah kalau air ni boleh menyebabkan batu ni lekuk, maka aku kena sabar lebih lagi. Dalam jalan baliknya, ilmu yang berpuluh-puluh tahun tu, puluh tahun Tuhan beri balik ke dia. Tuhan beri balik ke dia. Jadi sampai dia melebihi daripada kawan-kawan dia yang sebelum ni jadi orang-orang yang ternama. Nampak tak? Kira lah kalau ngaji lama tu tak. Ngaji dan lama-lama, orang lain mengaji habis, dia sibuk lah kerja. Dia ni duk ngaji lagi ni. Beri belaka tu lebih pada orang lah. Okay? Tengok sini. Walaisa muraduhu, bukan makna biidrakiha, dengan mencapai dan memahaminya, faham tentang sifat Tuhan tu, al-wujudal ihaqati, dengan sifat Tuhan. Bukan maksud itu. Li'annaha la tumkinu, kerana kita ihatah, meliputi sifat Tuhan, reti secara menyeluruh sifat Tuhan tu, la tumkinu, tak mampu. Liqaulihi ta'ala wala yuhituna bihi ilma, dan tidak mampu mereka meliputi dengan Allah tu ilmu. Takkan ada ilmu mampu meliputi tentang hakikat Allah. Walidzalika qila, dari kerana itu berkata, al-ajzu anil idraki isyrakun, wal ajzu an darkil idraki idrakun. Walidzalika qila, di situlah sebab ni kena terang lama sikit.
wal ajzu 'anil idraki isyrakun. Wallahu ta'ala a'lam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallam. Jazallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Jazallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Jazallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala al mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.